Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat keberkatan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita dapat bersua kembali pada malam ini dalam siaran langsung Facebook seperti mana malam-malam yang lepas. Dan insya-Allah pada malam ini saya akan kongsikan satu tajuk yang disebut sebagai 3 jenis hati yang disukai Allah Subhanahu wa taala. 3 jenis hati yang sifat itu Allah suka. Yang tu yang paling penting yang kita nak letak dalam diri kita, supaya dalam apa keadaan sekalipun kita nak supaya Allah Ta'ala sentiasa menyukai kita. Terima kasih pada Al-Fadhil sahabat Tuan Guru Ustaz Zul Hazwan, rider kita, yang sama-sama mengintai-ngintai pada malam ini, insya-Allah. Jangan marah Ustaz. Baik, sahabat yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut hati ini, sebenarnya dia adalah antara organ dalam jasad manusia yang Allah ciptakan dalam suasana yang paling hebat. Hati ini sangat penting, sangat luar biasa, sangat berbisa, sangat berpengaruh. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang panjang, Nabi menyebut
ala innaha, ketahuilah kata Nabi, dalam badan kamu ada seketul darah. Mudghah, Nabi sebut mudghah. Iza salahat salahal jasadu kulluh, wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, ketahuilah dalam badan kamu ada seketul darah, atau seketul darah lah, darah beku dia panggil. Sekiranya baik darah itu, Nabi kata akan baiklah seluruh anggota jasad. Dan sebaliknya, seandainya rosak atau tidak elok darah itu, maka akan rosaklah seluruh jasad. Dan ketahuilah kata Nabi, itu adalah hati manusia, hati kita. Sebab itu ibaratnya saya sebut, hati ini dia macam remote control. Dia jadi raja dalam tubuh. Semua benda yang kita buat digerak daripada hati kecil kita. Dipanggil hati sanubari atau naluri, dia panggil tak? Dalaman ni, hati kecil. Jadi dia ni jadi remote control yang mengarahkan baik atau buruk. Kalau apa yang hati kita arahkan itu benda yang baik, maka insya-Allah baiklah hasilnya. Dan sebaliknya, kalau pengarahan daripada hati itu tidak betul, maka buruklah padah atau kesannya. Wal'iyazubillah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebab itu kalau kita tengok dalam kehidupan kita hari ini, pentingnya hati ni. Kalau dalam kelompok masyarakat Melayu kita pun banyak simpulan bahasa atau peribahasa yang berkait dengan hati lah. Banyak sangat. Contoh dia apa? Sakit hati, busuk hati, iri hati, susah hati, geli hati. Suka sangat tak geli hati dia panggil. Lagi apa? Paling best sekali, makan hati. Makan hati lah, sedap hati ayam. Makan hati, itu kira teruk benar lah tu tak. Makan hati tu kira teruk benar lah. Jadi banyak benda dalam hidup kita ni dikait dengan hati. Busuk hati maknanya dengki sangat-sangat tak. Hati perangai tak elok, perangai hodoh, dia panggil busuk hati. Jadi apa pun itu sebahagian lah, banyak lagi sebenarnya. Cuma apa yang saya nak sebut pada malam ni, iaitu 3 sifat yang pernah disebut oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah radhiyallahu an. Di mana Sayyidina Ali pernah menyebut, sesungguhnya bagi Allah di atas muka bumi ini adanya bejana-bejana yang dilihat oleh Allah. Bagi Allah, kata Sayyidina Ali, ada bekas-bekas, ada bejana-bejana yang sentiasa Allah tengok. Dan bekas bejana itu, kata Sayyidina Ali, itulah hati manusia. Hati kita ni ibarat mangkuk atau bekas bejana lah, kalau bahasa kitabnya sebut. Bejana ni benda yang Allah sentiasa tengok setiap masa. Jadi ingat, yang Allah nak tengok kita adalah dalaman kita, iaitu hati kita. Sebab itu dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum,
walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak memandang kepada rupa paras kamu dan pada jasad kamu. Allah dia tak tengok kita ni lawa ke tak lawa ke, bulat ke, badan empat segi sadur tak sadur, Melayu ke apa ke, Allah tak tengok. Tetapi Nabi kata yang Allah tengok ialah hati dan amalan kamu. Yang Allah nak tengok hati kita dan amalan kita. Saya ulang balik, yang Allah nak tengok ialah hati kita dan amalan-amalan yang kita buat. Itu yang Allah nak tengok. Allah tak tengok kita comel ke, putih ke, kulit sawo matang ke, kuning langsat ke, hitam legam ke, Allah tak tengok. Tapi Allah nak tengok hati dan amalan yang kita buat. Sebab itu hati ni macam saya sebut di awal tadi, bila Nabi kata dia jadi raja dalam tubuh, dia jadi macam remote control. Apa yang kita buat hari ni, dalaman dia sebenarnya secara luaran, tapi dalaman tu diarahkan oleh hati kita. Hati yang keluar arahan. Kita nak dengar kuliah ke tidak malam ni, hati yang bagi arahan. Saya nak buat kuliah ke tidak pun hati yang bagi arahan untuk kita bergerak. Sebab itulah Nabi kata hati ni sangat sensitif. Hati itu, kata Nabi SAW, dia lebih cepat berbolak-balik daripada seperti lebih laju berbolak-baliknya hati manusia daripada makanan yang sedang mendidih dalam periuk yang panas. Macam sekarang ni kita musim Covid ni, duduk rumah kan, kita rebus telur kan, makan telur je banyak kan, penuh satu peti ais. Jadi bila kita rebus telur dalam periuk, bila dah menggelegak air, telur tu pun berlaga-laga dalam periuk tu dah, berpusing-pusing, tonggan terbalik. Hati kita, Nabi kata dia punya bolak-balik tu lebih laju daripada telur atau makanan yang menggelegak dalam periuk yang panas. Apa maksud dia? Maksud dia, hati kita ni senang beralih, cepat dia twist. Kalau bahasa canggih hari ni, dia cepat U-turn. Senang dia patah balik. Sekejap nak buat, lepas tu tiba-tiba tak jadi. Sekejap nak buat, tiba-tiba cancel. Itu hati kita lah. Dia cepat bertukar dia punya pegangan dia tu. Itu kena jaga baik-baik. Baik. Apa yang Saidina Ali sebut tadi, bila Saidina Ali kata apa tadi? Saidina Ali kata Allah ada bejana yang dia tengok, ada bekas-bekas yang Allah tengok, dan bekas itu adalah hati manusia. Dan Saidina Ali sebut, ini bukan Nabi sebut ya, Saidina Ali yang sebut. Karamallahu wajhah radhiyallahu an. Saidina Ali kata hati yang sangat disukai oleh Allah ada 3 jenis. Yang pertama, hati yang lembut. Yang kedua, hati yang bersih. Yang ketiga, hati yang keras. Ataupun saya tukarlah, letak bersih dulu. Bersih, lembut, keras. Hati yang bersih, hati yang lembut, hati yang keras. Baik, cuba kita tengok satu-satu yang 3 ni. Kita nak hurai malam ni insya-Allah. Baik, yang pertama, sahabat sekalian, apa makna hati yang bersih? Hati yang bersih maknanya hati kita bersih dari sebarang perkara syirik, bersih dari perkara khurafat, bersih dari perkara tahyul, perkara yang pelik-pelik lah, benda yang bercanggah dengan agama.
hati kita bersih. Kan? Maknanya hati ni dia mesti kok mana pun, apa hal sekalipun, letak pada Allah Ta'ala dulu. Kebergantungan tu kita sangkut pada dia terus. Jangan ada hati yang was-was, hati yang ragu-ragu. Kalau dulu-dulu ada fahaman khurafat, dulu-dulu tak, macam mandi safar, macam apa tu, kalau dengar bunyi burung hantu lah, apa dulu-dulu kan. Paling saya tak boleh lupa kalau dulu-dulu biawak lah. Kesian ke biawak. Macam orang dulu-dulu kan, kalau dah keluar tinggal barang, tak boleh patah balik, bahaya. Nanti perjalanan tak selamat. Itu nama dia khurafat. Tak ada apa pun nak. Apa, kita keluar tinggal kunci, tinggal wallet, mestilah kena patah balik kan. Jadi tak ada apa yang tu. Itu dulu punya fahaman. Macam tangkap gambar 3 orang, yang tengah akan mati kan. Itu khurafat lah. Dia sebenarnya bukan yang tengah mati, 3-3 tu akan mati lah, dengan tukang tangkap gambar tu sekali jalan. Dia macam tu lah. Tapi saya tak boleh lupa lah, sahabat sekalian, zaman kita kecil-kecil dulu, ingat tak? Masa kita main-main dulu kan, mak ada pesan kan, kalau main-main tiba-tiba terantuk kepala dengan kawan, kena antuk balik semula, kalau tidak mati. Aduh, seram oh zaman tu kan. Kita pun main polis entry, pap terantuk, ambil kepala kawan, letak seselu, antuk, takut mati tu kan. Zaman jahiliah dulu tak, kita pun tak tahu apa benda. Lah kali antuk kuat-kuat, duduk mati kan. Memang mati sungguh. Jadi tuan-tuan, itu contoh tak, benda-benda khurafat dulu. Macam biawak kan. Ni rombongan nak pergi Meminang, tiba-tiba dalam perjalanan nampak biawak melintas. Dia kata kena patah balik sebab biawak dah bagi isyarat bahaya dekat depan. Padahal tak ada apa pun, memang highway tu highway biawak kan, dia nak melintas terjun sungai. Ketua rombongan kata besok kita jalan balik. Besok jalan, biawak pun melintas lagi. Sampai kesudah, jawabnya tak kahwin jawabnya kan. Ini dulu fahaman khurafat, fahaman tahyul, fahaman syirik. Hati kita mesti bersih daripada semua anasir itu. Dia tak boleh, walau secebislah kita kata, ragu-ragu, betul ke Allah ni maha kuasa ustaz? Tak boleh. Betul ke Allah ni ada? Lagi cari penyakit lah kan. Dia mesti hati kita betul-betul bersih. Tauhid kita, sebab itu disebut al-iman huwal yakin. Al-iman huwal yakin. Iman itu adalah keyakinan, kepercayaan. Itu iman. Iman tu dia keyakinan, kepercayaan pada 6 rukun iman yang ulama telah susun kepada kita. Jadi sebab itu, pastikan hati kita betul-betul bersih. Kita tak nak bercampur dengan syirik, dengan khurafat, tahyul, benda-benda yang apa orang Melayu panggil, yang bukan-bukan lah, yang pelik-pelik kan, macam dulu-dulu lah. Tapi alhamdulillah, syukur, kefahaman itu adalah kefahaman yang orang kata lambat laun, sikit-sikit, lama-lama hilang lah. Ustaz Syukri Harun, memang Ustaz, rumah saya ni bunga banyak Ustaz. Tak apa Ustaz, ini macam studio Ustaz, studio. Dipanggil studio di rumah. Memang tak tahulah Ustaz, nanti ada rezeki Ustaz datang rumah mana. Kita minum-minum kopi lah. Tapi tak boleh Ustaz, lambat lagi. Lambat lagi Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz menonton. Balik cerita nombor 1 tadi, iaitu apa yang disebut hati ni mesti sifatnya bersih.
Tak boleh ragu-ragu. Ragu-ragu pun tak boleh. Macam kita baca Al-Baqarah kan, ayat kedua kan? Alif Lam Mim, ayat pertama, Zalikal kitabu la raiba fih. Itulah dia Quran, kitab yang la raiba fih. Tak ada sebarang keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. So ingat para sahabat sekalian, saya pesan untuk diri saya juga dan kita semua, yang pertama, hati mesti bersih. Jadikan hati kita hati yang bersih, akidahnya cantik. Macam hari ni lah, bila jadi COVID yang melanda seluruh dunia, keyakinan kita apa? Nombor satu, kena letak memang virus, penyakit ni semua Allah yang datangkan. Itu akidah kan. Kita kena percaya benda ni Allah yang atur, Allah yang menyusun, Dia yang mentakdirkan berlaku di seluruh dunia. Dan keyakinan kita mesti ikhtiar, mesti usaha sedaya yang mungkin, ikut kawalan pergerakan, jaga kebersihan, jarakkan sesama manusia 1 meter jarak kita. Kemudian kita percaya benda ni Allah yang izin berlaku, dan Allah boleh hilang benda ni dalam sekelip mata. Sebab itu doa-doa kena baca, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ulama kata 3 kali pagi, 3 kali malam, ataupun yalah setiap kali kita nak keluar rumah, walaupun depan-depan kan, nak sedia baju, nak sapu laman ke apa, bacalah doa tu. Jadi sebab kita tak tahu, benda ni semua atas izin Dia kan. Kalau Allah izin, jadilah. Kalau Allah tak izin, kok mana pun kita takkan kena juga. Tapi kalau Allah takdirkan kita nak kena juga, itu kuasa Dia. Tapi kita minta berlindung lah, wala'ayazubillah. Jadi Darun Naim, Langkawi ya, orang Langkawi. Mana cantik pula, rumah biasa je kan. Okey, itu nombor satu. Maknanya hati kita kena bersih. Hati kita kena bersih elok-elok. Baik, itu nombor satu. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, hati yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah hati yang lembut. Hati yang lembut. Hati yang lembut. Apa makna hati yang lembut? Bukan lembut bukan lembut au-au tu. Hati lembut ni makna hati yang sentiasa ada kasih sayang dengan umat Islam yang lain, berlembut sesama orang Islam. Hati yang ada perasaan simpati dengan umat Islam yang lain. Macam sekarang ni lah. Macam sekarang ni, bila kita tengok, macam hari ni pun tak silap saya tadi ada 130 ke berapa kes baru kan. Kematian pun dah cecah 34 orang. Yang dah discharge pun daripada hospital 300 lebih, Alhamdulillah. Jadi maknanya, sebagai orang Islam, setiap hari 5 waktu kita solat, pastikan dalam doa kita masuk juga doa untuk ni mangsa-mangsa COVID, khususnya lah dalam tempoh sekarang ni kan. Tak kira lah dia tu orang kafir ke orang Islam sendiri yang sedang ataupun yang sudah dikategorikan positif, positif, kita doakan. Sebab bagi kita keyakinannya, doa silahul mu'minin, doa itu senjata orang yang beriman. Ingat, kita tak ada senjata lain yang lebih ampuh kecuali doa. Dan Alhamdulillah kita tengok rakyat Syria pun doakan kita, rakyat Palestin pun doakan kita kan. Sebut nama Malaysia. Alhamdulillah. Dunia membuka mata mendoakan kesejahteraan kita, insya-Allah. Dan saya sebut, sahabat sekalian, doa ni cukup power. Yalah, walaupun dah 1000 lebih dah kita tengok kes COVID di Malaysia ni, angka dia meningkat sikit.
Tapi yang kritikal pun alhamdulillah ada yang dah, orang kata, menurun. Maksud dia nampak kesembuhan. Saya bagi 2 kes. Satu adalah belah saudara saya jauh-jauh sikit, belah arwah ibu saya punya saudara-saudara lah. Ada anak buah tu, dia masuk dalam keadaan positif dan koma. Memang koma teruk, positif COVID. Tapi alhamdulillah, setakat 2 hari lepas kita dapat maklumat, maknanya peningkatan kesihatan dia makin baik, dan pernafasan tu doktor dah tengok dan menunggu masa doktor nak cabut dia punya alat bantuan pernafasan. Maknanya alhamdulillah boleh baik dengan izin Allah. Itu keyakinan kita tak. Ialah yang doktor buat kerja dia, rawat, bantu kok mana boleh. Yang kita, senjata kita daripada dalam rumah, doa lah. Itu satu. Lepas tu ada yang saya cerita itu hari, anak murid Haji Hasnan, dia Bilal Surau Al-Kautsar, Wangsa Siaga, Wangsa Melawati. Dekat dengan Wangsa Walk tu lah, surau dia dekat situ. Dia untuk Bilal, dia kena masuk last week, positif. Dia kena, dia pejabat. Tadi saya tanya jamaah situ, AJK Surau, saya tanya macam mana Tuan Haji Hasnan. Dia kata alhamdulillah Ustaz, bertambah baik. Dia kena daripada bos dia, laki bini, positif, dan alhamdulillah bos dia sudah discharge daripada hospital. Maknanya baiklah. Selain ikhtiar frontliner ni, KKM, nurse, misi, doktor semua, doa tu penting. Oh, penting tuan-tuan. Itu senjata kita kan. Kita tak ada apa. Kalau Allah nak bagi jadi. Tapi yang penting sekarang ni doa kita lah. Kita kena betul-betul minta pada Allah, ialah supaya, ialah masing-masing mengharap, ya Allah, Ramadan kali ni kita dapat berjamaah kan. Tapi kita tak tahu nak kata lah. Pihak berwajib dia buat kawalan yang sebaik. Tapi kalau rakyat masih engkar juga, mungkin benda ni akan berpanjangan sampai Ramadan kan, kemungkinan. Tapi kita minta simpang lah benda tu, mudah-mudahan kita dapat lah bersama Ramadan lah. Jadi pastikan, nombor 2, hati kita ni mesti bersih. Bersih ni makna hati yang lembut. Bersih nombor 1, hati yang lembut nombor 2. Hati yang lembut maknanya ada sifat kasih sayang, ada sifat prihatin terhadap manusia yang lain, bukan umat Islam saja, tapi pada manusia keseluruhan. Macam kita tengok musim sekarang ni, banyak NGO yang bagi bantuan, banyak persatuan penduduk, rela, NGO tertentu, dan sebahagiannya surau masjid juga yang prihatin. Ini kata hati yang bersih, yang lembut tadi ni. Mereka prihatin tengok ada kejiranan yang mungkin tak cukup makan, yang kurang sumber keuangan, yang terputus bekalan. Sebab benda ni pun dah, orang kata dah seminggu kan. Jadi kesan dia tu dah lebih seminggu dah 10 hari macam tu kan, 10-11 hari dah. Jadi kesan dia tu kita rasa memang ketara dan terasa lah kan. Termasuk kami juga kan, ustaz yang kebanyakan kami ustaz ni pun mata pencariannya memang ialah daripada kuliah-kuliah di surau masjid. Jadi bila dah 10 hari, 12 hari ni jam sikit lah kan. Tapi tak apa, kita percaya rezeki Allah tu ada di mana-mana, insya-Allah. Kita doa yang terbaik kan. Innallaha war-razzaq, ataupun wallahu khairur razikin. Allah adalah sebaik-baik pengurnia rezeki. Itu kita kena yakin dan kita kena percaya. Kekanda masuk. Ustaz Salihuddin Nasir. Esok Ustaz Salihuddin dia ada kuliah perang khandak kan, perang khandak saja. Besok pastikan Ustaz handsome malam ni. Bahaya, hati ada taman. Handsome apa, pakai kemeja je. Okey, sambung. Apa tadi? Hati yang bersih.
hati yang lembut, hati yang bersih. Bersih dah settle lah, hati yang lembut. Maknanya kita kena ada feeling tu, kasih sayang, simpati kepada umat Islam yang lain. Simpati ni macam mana para sahabat sekalian? Kita tengok macam orang-orang Islam, dia orang Islam kita, tapi kadang-kadang bukan kita kata kita baik tak, kita bukan baik sangat kan, kita ni ada nakal-nakal, jahat-jahat sikit. Tapi kita tengok ada orang yang mungkin dia jauh daripada rahmat Allah. Kadang-kadang yelah dalam Facebook dia kecam kita, kita geram-geram lah, geram tu geram. Tapi Imam Ghazali kata dakwah kena jalan, ketuk kena ketuk, tapi kita punya akhlak, kita punya kasih sayang tu jangan putus. Kita kesian kat dia. Bukan kita kata, oh aku ni bagus semayang tak tinggal, dia tak semayang. Sebab dia tak semayang itulah kita kesian ke dia tak? Kesian dia tak semayang, kita nasihatkan dia sebab kita sayang ke dia. Ini kadang orang salah faham. Bila ada ustaz-ustaz ke alim ulama bagi teguran, bagi nasihat, dia kata Allah macam bagus sangat ustaz tu, dia pun tolong langgang, kan? Jangan tengok ustaz tu, tengok apa yang ustaz tu cakap, apa yang ustazah tu cakap, apa yang para ulama tu mengingatkan kepada kita, kan? Itu yang paling penting. Sebab itu rantaian kasih sayang kita sesama makhluk, khususnya pada orang Islam, jangan putus. Ini sifat hati yang lembut yang sangat disukai oleh Allah. Kita kena ada cakna, kena ada prihatin kepada umat Islam yang lain, kepada manusia yang lain. Sebab itu ingat, bila kita rasa, oh aku ni susah dah ni, dah duduk PKP dekat 2 minggu ni kan, dah susah. Belum, sebenarnya ramai lagi orang lain yang susah kan. Ramai lagi orang lain yang susah. Kita rasa kita dah kekurangan bekalan makanan, belum. Ramai orang lain tak makan lagi. Kan, ramai orang lain yang tak ada duit, tak makan, putus mata pencarian, kan? Tapi alhamdulillah lah, pihak kerajaan hari Jumaat semalam, kemarin dulu buat pengumuman pakej rangsangan belanjawan ekonomi kan, 260 bilion ke berapa kan, peruntukan tu untuk diagih pada rakyat yang susah. Jadi pada tuan-tuan yang dapat, alhamdulillah lah, guna baik-baik lah kan. Banyak dah kerajaan bantu kita kali ni, alhamdulillah, syukur pada Allah. Jadi apa pun, nombor 2 tadi kita kena ingat, jadikan diri kita memiliki hati yang bersih. Hati yang bersih. Dan nombor 2, hati yang lembut. Baik, yang ketiga para sahabat sekalian, yang ketiga yang disebut oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah radhiyallahu an, hati yang sangat disukai oleh Allah ialah hati yang keras. Hati yang keras. Apa makna hati yang keras? Hati yang sensitif bila ada orang lain, khususnya musuh-musuh Islam, menghina agama kita. Hati kita mesti keras, mesti strong. Hati kita kena kuat untuk menghadapi puak-puak ini. Jangan berlembut sangat. Jangan biarlah ustaz, dia orang kafir, memang macam tu. Tak, memang orang kafir macam tu. Orang kafir ni bukan semualah kan, tapi sebahagian besar mereka adalah musuh. Itu yang Allah sebut dalam Quran. Dan kita ni, Nabi dah ajar, la tatamannau liqa'al adu. Nabi kata, jangan kamu bercita-cita mencari musuh. Dalam hidup ni jangan cari musuh, cari kawan. Jangan cari musuh. Musuh ni kurang-kurangkan. Tetapi kata Nabi, fa iza laqitumuhum fasbutu. Tapi bila kamu dah bertembung dengan musuh, Nabi kata jangan lari pula.
Ya, fasbutu makna tetapkan kaki-kaki kamu, tetapkan pendirian kamu, jangan lari. Kan? Jadi bila ada orang hina agama, hati kita kena keras. Tak apa Ustaz, orang kafir lantak ke dia. Dah tak boleh tuan. Pasal dia hina agama kita. Kan? Bila apatah lagi yang menghina tu pula di kalangan orang Islam itu sendiri. Kan, berapa banyak hari ni ada kumpulan-kumpulan NGO yang konon-kononnya atas nama Islam, kan, Sisters in Islam, tapi minta yang bukan-bukan, minta yang pelik-pelik lah. Lepas tu hina agama, hina hukum Allah, hina ayat Quran. Berapa ramai orang hina sunnah Nabi, hina Nabi sendiri. Jadi apa hati kita ni, ada rasa tak? Kalau ada rasa, maknanya hati kita ni cantik, hati kita bersih, hati kita lembut, hati kita mesti ada keras. Sebab kita bukan nak bermusuh, tapi bila orang hina agama, kita kena bangkit pertahankan. Bukan boleh buat duduk diam macam tu saja, tak boleh. Nabi tak ajar kita begitu. Mana ada Nabi ajar kita duduk diam bila orang hina agama? Tak boleh tuan. Kita kena bangkit, kan, bersatu untuk mempertahankan izzah atau kemuliaan Islam itu sendiri. Sebab Nabi kata al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Allahu Akbar. Tiba-tiba kita pula rasa down duduk dalam Islam. Kita pula rasa apa dia panggil, entah, rasa macam tak bangga, tak seronok duduk dalam Islam. Apa masalah kita sekarang? Sedangkan kok mana kita mesti bangga, sebab Islam ni satu-satunya agama yang Allah redha, dan Islam ni juga adalah agama yang sangat besar nilainya di akhirat besok. Allahu Akbar. Nanti boleh kita sembang lah nanti yang tu, tajuk kehebatan Islam lah. Mungkin besok ke kita sembang pula. Untungnya bila kita duduk dalam Islam ni, apa yang kita dapat. Itu seronok. Jadi nombor 3 tadi, pastikan hati kita ni keras. Bila ada orang hina Nabi, orang hina sunnah Nabi, kita bangkit lah, bercakap lah sepatah dua lah. Jangan kita biarkan saja. Dia kafir Ustaz, lantak dia lah. Dah tak boleh, mana boleh main lantak-lantak begitu aja. Jadi kena faham kaedah dia begitulah, kena reti. Supaya apa yang kita buat. Terima kasih Abang San, orang kuat dari bumi, MIC. Tuan-tuan, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi 3 jenis hati ni yang saya sebut tadi, 3 ni kita kawal baik-baik, kita jaga baik-baik, kita selia baik-baik. Pertama, hati yang bersih. Maknanya hati kita ni mesti bersih dari sebarang anasir syirik, khurafat, tahyul, apa sajalah yang tidak betul, yang bercanggah dengan agama. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, hati yang lembut. Maknanya mesti ada perasaan belas kasihan, berkasih sayang, mengambil berat, terutama kepada saudara Islam kita yang lain. Dan yang ketiga tadi saya sebut, hati yang keras. Hati yang keras, iaitu hati yang mesti ada perasaan bila orang hina agama kita, orang main-mainkan hukum hakam, kita bangun, membantah, membenci tindakan itu dan mempertahankan agama kita. Itu barulah nama dia hati yang hidup. Kan, hati yang hidup. Saya ingat masa sekolah dulu tuan-tuan, sahabat sekalian. Terima kasih sahabat yang menonton malam ni.
Syekh Najib kenal ke Syekh Darul Naim tu? Duk main balas-balas pula dalam tu. Kan? Memang kenal ya, kawan serumah. Syekh Darul Naim, orang Kedah. Lah duk Langkawi kot. Langkawi lagi kan. Terror main bola dulu, jangan main-main. Dia macam siapa? Tak ingat lama. Genter bola terror. Baik, sambung sikit. Saya teringat masa sekolah. Sekolah agama menengah tinggi Kuala Kubu Baru. Masa tu salah seorang warden kami, nama dia mungkin sahabat kenal juga, Fadil Ustaz Jaiz bin Kamus. Ustaz Mak Jaiz bin Kamus, adik kepada Fadil Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Adik dia nama Ustaz Jaiz. Jadi Ustaz Jaiz ni kami punya warden asrama dulu. Jadi bila malam Maghrib Isyak tu memang hari-hari tiap-tiap malam ada kuliah kan, ada kuliah Maghrib, ustaz-ustaz lah bagi. Ni saya nak share sikit lah sebelum kita nak tutup malam ni. Kita nak share sikit pasal hati tadi. Bila ustaz ni kuliah, dia akan sebut di hujung kuliah tu dia akan beritahu. Ustaz Jaiz kata apa? Dia kata kalau apa yang saya sebut ni anak-anak murid saya terasa hati, apa yang saya sebut dalam kuliah tadi kamu terasa hati, maka itu saya tak perlu minta maaf. Kita dengar macam pelik ni kan. Dia dah tiba-tiba kita terasa, dia kata tak payah minta maaf pula kan. Sebab apa? Satu je sebab saya ingat sampai hari ni. Sebabnya dia kata bila awak dengar kuliah, terasa dalam hati, terasa tak macam saya sebut malam ni, tuan-tuan terasa tak, ibu-ibu terasa, ustaz ni macam tembak kat aku ni, apa yang ustaz ni sebut betul, terasa dekat aku ni malas mayang, malas sedekah, malas baca. Contoh tak? Contoh. Kita terasa. Maka terasa itu sebenarnya membuktikan syukur pada Allah. Sebab Ustaz Jaiz kata kat kami dulu, dia kata bila kamu dengar kuliah, kamu terasa hati, terima kasihlah pada ustaz tu, bersyukurlah sebab itu tandanya hati kamu masih hidup. Itu tandanya hati kamu masih hidup. Tak? Jadi itulah. So maknanya bila kita tujuan dengar kuliah ni untuk menghidupkan hati kan, bagi sedar sikit. Kami ustaz pun kerja kami bukan ceramah aja, bukan bagi kuliah aja, kami pun dengar kuliah juga. Ni habis kuliah saya kejap lagi ni, saya pun nak mengintai juga kuliah kekanda saya. Ustaz Alim Nasir buat live malam ni, Ustaz Saludin Nasir malam besok kan. Jadi ataupun ramai ustaz akan buat live juga serentak malam ni atau lepas isyak kejap lagi. Jadi kita pun intai juga. Dah kena kurung kan, tapi tak kena kurung pun kita dengar juga ceramah dari YouTube kan, Facebook. Sebab kita pun nak ambil ilmu. Sebab hati ni jangan sampai keras sangat, melantun-lantun. Cerita apa tu? Cerita Faizal Hussein, apa cerita dia? Ingat dialog tu, hati kau keras Roy. Hati kau keras Roy. Itu Ustaz Zul Hazwan, rider motor kita, memang selalu guna ayat tu kan, hati kau keras Roy. Tak, jangan sampai hati kita keras. Tak, kena ingat bahawasanya bila kita dengar kuliah atau tazkirah, kita berasa hati kita tu ada current, terasa sikit, macam ustaz ni tembak kat aku kan. Itu maknanya apa? Itu tandanya sahabat sekalian, tandanya hati kita masih hidup. Syukur kan, bila dengar terasa hati. Tapi kalau dengar tak ada rasa apa-apa, masalah kan. Aku tadi ustaz tu dia tembak orang lain, bukan kita katanya kan. Dia pula kona ke lain pula kan, dia forward kat orang lain. Masalah. Jadi sebab itu para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apa yang penting untuk saya buat sedikit kesimpulan pada malam ini dalam kuliah maghrib kita,
iaitu pertama sekali, muslimin muslimat, jangan tinggal majlis ilmu, terutama dalam musim-musim macam ni. Peluang kita sangat banyak dalam YouTube, dalam Facebook Live, Instagram pun saya tengok ada. Maknanya benda-benda ni boleh buat lah, boleh ambil peluang kan, daripada kita duduk sesaja, maka kita dengarlah majlis ilmu. Dan yang kedua, terus menjaga hati kita masing-masing. Pastikan kita memiliki hati yang berkualiti, hati yang standard, hati yang kemas, hati yang mantap, hati yang disukai oleh Allah. Iaitulah 3 jenis, saya ulang secara ringkas. Yang pertama, hati yang bersih, yakni bersih dari sebarang anasir syirik, khurafat, tahyul. Dan yang kedua, hati yang lembut, yang ada perasaan berkasih sayang, mengambil prihatin terhadap manusia yang lain, khususnya kepada umat Islam itu sendiri. Dan yang ketiga, iaitu hati yang keras. Hati keras ni hati yang kita tak boleh dengar orang hina Islam, orang maki Islam, orang maki ulama', kita akan bangkit bertahan. Itu Allah suka hati jenis macam tu. Baik, kesimpulan yang terakhir sekali, muslimin muslimat sekalian, dalam suasana yang ada ini, kita kena terus berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, minta supaya apa yang sedang kita hadap hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan lenyapkan dengan qadar yang paling segera. Ialah Allah boleh buat dengan kun fayakun, tetapi sebabnya tu kadang-kadang pada diri kita jugalah. Atas mana usaha kita, ketaatan kita dalam PKP ini dan sebagainya. Yang tu pun masing-masing kena ada peranan. Jadi apa pun tuan-tuan, saya sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih pada semua sahabat yang menonton pada malam ini. Mudah-mudahan ialah daripada Kajang, daripada Langkawi, daripada Batu Pahat, Parit Raja, Batu Pahat, daripada Singapura, terima kasih banyak, daripada Gombak ke Kanda. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan saya nak mengambil kesempatan ini menyeru untuk diri saya dan semualah, mana yang ada kekuatan, insya-Allah kita pakat-pakat puasa sunat besok. Yang mampu lah. Yang ada kekuatan, besok kita pakat puasa sunat Isnin Khamis, insya-Allah. Ambil peluang kita berkampung di rumah ni, tak boleh nak ke mana, lebih baik kita puasalah bagi yang ada kemampuan. Yang tak mampu, tak ada masalah, boleh menterkedarah apa yang ada dalam peti ais tu apa, makan aja lah, tak ada masalah. Bagi yang ada kemampuan, insya-Allah kita pakat-pakatlah berpuasa. Dan ingat, ketika berbuka maghrib kita berdoa sesungguh, kerana itu saat yang sangat mustajab doa oleh Allah. Kita doa minta Allah sembuhkan segala bala yang ada ini, Allah hilangkan dengan qadar segera, Allah selamatkan kita semua, ahli keluarga kita, anak isteri, suami kita masing-masing, insya-Allah, ibu ayah kita sekiranya masih hidup. Mudah-mudahan Allah selamatkan segala-galanya, insya-Allah. Sekali lagi terima kasih pada semua yang menonton malam ini. InsyaAllah panjang umur, kita sambung esok. Besok mungkin malam jugalah, lepas maghrib macam biasa, insyaAllah. Kita tengoklah macam mana. Tuan-tuan get ready je lah kan. Kalau saya tak buat pun, ustaz lain pun ramai yang buat, insyaAllah. Jadi apa pun, insyaAllah saya cuba buat yang terbaik setiap malam, insyaAllah. Doakan saya sihat, keluarga saya semua sihat, dan saya doakan semua tuan-tuan sahabat juga sihat, untuk meneruskan sakit-baki kehidupan ini, untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan qadar yang terbaik, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi pada semua.
yang baik, yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa besok biiznillah. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan segala dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kedua orang tua kami dan mertua kami, ya Allah. Dosa adik-beradik dan saudara mara kami, ya Allah. Dosa jiran-jiran dan sahabat handai kami, ya Allah. Dosa tuan-tuan guru kami, para alim ulama kami, para asatizah kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Janganlah Engkau memandang kami dengan pandangan azab dan kemurkaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, permudahkan segala urusan hidup kami di dunia ini, ya Allah. Lebih-lebih lagi urusan hidup kami di negeri akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, dengan kuasa yang Engkau miliki, ya Allah, Kau lenyapkanlah segala musibah yang sedang melanda ini, ya Allah, dengan qadar yang paling segera, ya Allah. Kau selamatkanlah seluruh umat Islam khususnya dan bangsa yang lain di dalam dunia ini, ya Allah. Bagi mereka-mereka yang sedang dilanda wabak penyakit COVID-19 ini, ya Allah, Kau berilah kesembuhan pada mereka dengan qadar yang paling segera, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, bagi mereka yang telah pun meninggal dunia di kalangan umat Islam di atas penyakit ini, ya Allah, Kau berikan ganjaran yang terbaik buat mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada Engkau lah kami berserah, kepada Engkau lah kami memohon segala pertolongan, ya Allah. Kami tidak ada daya dan kekuatan, melainkan apa sahaja kekuatan yang Kau berikan sedikit kepada kami, ya Allah. Itu pun kami tidak mampu melakukan apa-apa, ya Allah. Hanya kami mampu berserah dan bertawakal kepada-Mu, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.